أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang melanjutkan umur dan usia kita sehingga kita dapat berada di dalam bulan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, atau masa yang berbahagia, yang menjadi hari dan sebaik-baik hari di sisi Allah Ta'ala, iaitu awal pada bulan ni, iaitu bulan Zulhijjah, ataupun lebih dikenali dengan 10 daripada bulan Zulhijjah. Maka Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang dan memberi umur dan kurniakan kesihatan, dan boleh kita bergerak, dan boleh kita ke sana ke sini, dan boleh kita sama-sama dapat menghayati, lebih lagi beribadat kita kepada Allah Ta'ala, dan melalui kita dapat menunaikan solat dan fardu maghrib dengan secara berjamaah. Lebih lagi kita dapat menunggu kedatangan waktu isyak, waktu isyak ataupun semaya isyak. Dan kerana seseorang yang apabila dia sudah melakukan satu ibadat atau satu semaya, dan dia tetap duduk supaya untuk nak menyambung ataupun nak menyempurnakan satu solat pula, maka digelarkan orang itu duduk dalam keadaan ar-ribat, ataupun duduk dalam keadaan jaga, menjaga sepadan. Kalaulah para mujahidin, para orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan para askar yang mesti menjaga sepadan dan takut serangnya dan seteru-seteru, dan kerana apabila datangnya seteru dan serang terhadap negeri, maka hancur negeri, dan rapah negeri, hancur negeri. Demikian juga kita dapat menjaga kesepadan Allah Ta'ala ni, dan seolah-olah kita menjaga sepadan agama, iaitu jagakan solat. Dan maka tetap juga kita berada di dalam kelebihan ar-ribat. Maka lebih lagi kita berada pada hari ini, iaitu hari yang permulaan daripada bulan Zulhijjah. Dan kalaulah Zulhijjah di kawasan kita ni mulai daripada hari Jumaat, dan maka hari ini ialah hari yang keempat, masuk hari yang kelima. Hari ini masuk hari yang kelima lah, kalau mengikut iklan rasmi lah, dan mengikut iklan dan perisytiharan pihak yang berkuasa, dan melalui tengok anak bulan tu, dan kita berada pada hari yang keempat. Walaupun setengah-setengah negeri itu dah berbeza lah, dah perselisih dan masalah penentuan awal bulan. Dan setiap negeri itu mana ada kekuasaan dia, ada siadah, ada kekuasaan untuk menentukan penglihatan awal bulan atau anak bulan.
Dan maka adalah perselisihan, dan lagi yang kita di zaman kita ini, dan perselisihan ini menjadikan perkara yang mudah kita diketahui dan mudah tahu, tak seperti zaman dahulu. Zaman dulu kita tak tahu sama ada sama dengan negeri lain ataupun tak sama. Dan sebelum daripada timurnya telefon dan terosak, mana tak tahu negeri lain raya hari gapo, negeri kita raya hari ni, kita tak tahu. Dan orang sebelah benua di sana tu ya raya hari gapo, atau orang sebelah negeri sana, ataupun orang duduk di Mekah di mana, kita tak tahu. Dan tapi dunia sekarang ni panggil dunia yang ada alat komunikasi baru ni, alat perhubungan baru, dan menyebabkan kita boleh tengok dan manusia di mana sahaja dengan secara langsung. Mana dengan secara langsung. Dan walaupun tekah masa, dan tekah, dan misalnya kita di sini maghrib, dan orang di Mekah tekah 4 jam, dan boleh dia tak masuk asar lagi dia. Tapi sama lah hari itu. Dan hari Isnin, maka mereka juga hari Isnin. Nah, kita mendahului mereka lebih kurang 4 jam. Nah, maka alhamdulillah, walau demikian, walaupun perselisihan ini dah menjadi perkara yang sebagai perbincangan dah di kalangan ahli-ahli ulama dah. Dan banyak di antara negara-negara yang mengambil sikap, lebih lagi negara-negara Arab termasuk Mesir dan negara-negara keliling tu, dan mereka mengambil sikap dan untuk nak menyamai dengan negeri Mekah lah. Dan sebagaimana negeri Mesir, mufti dia Syarqi Alam sendiri pun, mana raya haji ni ya turut Mekah bagi dia lah. Dan tidak diwajibkan bagi orang lain. Dan negeri lain pun ada petua negeri dia. Dan setiap negeri tu ada petua, ada ulama, ada pendapat yang mereka memegang di atas khilafiyah, di atas pandangan-pandangan ulama-ulama dah di zaman dahulu. Walaupun demikian, kalau kita tengok di segi umumnya, kalau nak menyatukan ummah, jadi ummah wahidah sungguh ke, jadi ummah yang sama je, raya haji ni lebih baiklah kalau jadi satu tu waktu syamil lah. Semua tak ada pihak ingkar tu. Kerana ada pendapat orang rak belaka. Dua-dua pendapat, dua-dua pilihan tu ada pendapat orang rak belaka. Sama ada orang yang menentukan masalah tengok anak bulan dalam negeri ataupun tengok anak bulan luar negeri pun, semua tu ada pendapat belaka. Jadi kalau pilih tengok anak bulan dalam negeri pun, dia ada pendapat orang rak dia. Ataupun pilih tengok anak bulan bukan dalam negeri kita, di sana nampak, maka kita juga ikut beraya bersama dengan mereka, juga ada pendapat. Maka lebih-lebih laginya pada raya haji ni, banyaklah di kalangan ulama-ulama yang kecil yang tulis, yang usaha supaya menyatukan umat Islam menjadi sama, bisa diraya sama. Hari tu lah, walaupun masa biasa tak apa, tekah je, tapi hari tu lah. Tak sebenarnya sini maaf di sana satu je tekah hari, sehari tekah. Tekah je tak apa, panggil hari tu lah juga. Tapi cuma tekah di segi je ya. Tu banyak adalah usaha-usaha demikian itu. Maka di zaman learning itu kemungkinan besar lah. Makna boleh nak pergi pendapat menyatukan tu. Pendapat yang mengatakan di mana sahaja nampak nak bulat, maka boleh kita ikutkan menentukan awal bulan tu. Mana pendapat ni kalau zaman learning ke, boleh pakai benar lah. Sebab ia tahu dari sana tengok nak bulan, nampak jelas nak bulan apa dia, maka di mana dalam negara. Kalau negara Islam jadi sebuah tu, dia sah ya. Kalau negara Islam dia di sebuah, apabila di pelusuk mana negeri Islam nampak, maka dia Islam tu pakai semua negara Islam. Tapi disebabkan negara Islam tu dipecah, dipecah jadi kecil. Jadi cetekan negeri tu dia halah, menyebabkan setengah-setengah negeri ya tak say nak pakai dalam negeri dia, cara menentukan anak bulan. Hak negeri lain tak apa, kita nak turut hak ramai pada hak lagu tu. Maka timbullah tak ada satu lagi lah, sampai di zaman kita ni puluh-puluh tahun dah lah ada jadi lagu ni kita ni, dah tak sama dengan Mekah.
Maka menjadi pertanyaan dan soalan lah apabila tak sama macam mana. Dan maka panggil benda tu adalah benda khilafiyah. Dan kalau hak mudah benarnya, kita tu pemerintah tu mudah sekali lah dah raf'ul khilaf tu. Dan dialah tanggung. Kalau tak kena pendapat dan macam mana tu. Tapi semua tu ada pendapat belaka dah. Tu tak usah jadi perbahasa panjang lah. Tak usah jadi perbalah kerana setengah-setengah part tu. Balah benda ni sampai setahun sekali dalam musim yang baik ini. Sebaik-baiknya pakat rebut nak buat ibadat. Pakat rebut nak baca Quran, rebut nak berzikir, rebut nak buat segala ibadat, kerana seafdal hari dalam dunia ni 10 hari Zulhijjah ni. Ambil pada awal sampai 10 ni rafani afdalul ayyam 'indallah. Seafdal hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang setengah sepat tu jadi duk kali kalah kabut. Duk selisih, duk balah, kedai kopi macam-macam. Dan turut muka aku turut muka macam-macam lah. Tudah siapa balah pun ada, siapa tekan, siapa tak tegar. Padahal peluang untuk buat ibadat, peluang untuk kita taubat, peluang untuk kita kembali pada Allah Ta'ala. Jadi dia ambil benda lagi tu, mari duk balah. Tak sesuai lah. Mana yang labarnya, hak labarnya orang hak rebut. Rebut kelebihan. Walaupun di iklan kita ni lewat pada Mekah ni sehari, maka ia rebut kelebihan. Tak ada nak balah tak apa. Kadang benda khilaf ni, kalau balah pun dia tak suk lah. Dia tak suk. Masing-masing ada pendapat, masing-masing ada tempat berpegang, dan masing-masing ada dalil. Ada dalil. Maka apabila dunia Islam tak bersatu lagi, pihak kami yang tak bersatu lagi, dunia Islam tak dapat duduk di bawah naungan negeri ataupun naungan pemerintah yang satu lagi, maka akan timbul lagu ni lah. Tapi apabila dunia Islam satu sungguh, dan dalam ongkos seperti mana kita kata ongkos OIC ni, ongkos negara Islam seluruh dunia ni, kalau satu sungguh dan tubik mati ekacan dalam semacik kata negara Islam ni, kalau raya haji ni nak usupa belaka dengan orang haji di Mekah atau orang wukuf di Arafah, ya boleh buat. Semua pemimpin-pemimpin setiap negeri ada umat Islam satu sungguh, maka negeri hak tak ada pemimpin Islam pun ya tak ramai lah. Sebagai negara kita ni bukan pemimpin Islam. Jadi apabila hak negara Islam semua tu satu nak supaya belaka, maka hak comklum noi orang sikit-sikit duk bawah negeri yang bukan Islam pun turut hak tu lah. Banyak kena ada gitulah. Tapi tak sapa lah situ lagi. Tak sapa situ lagi lah. Maka walaupun demikian kita usahalah. Dah ada masa lagi 2, 3, 4 hari ni. Sebelum nak sampainya raya, itu rumah kita ni hari Ahad. Kalau di Mekah tu hari Sabtu. Kalau demo wukufnya Arafah mereka, dan hari Arafahnya hari Jumaat, dan kita di sininya hari Sabtu. Maka ala kulli hal lah. Ala kulli hal kita jangankan jadi perkara itu sebagai punca untuk berbalah. Maka dah orang elek lagu mana dah turut. Kalau turut elek pakai elek. Dah ada setengah tu tak saya turut elek, dia ada pendapat dia. Maka masing-masing lah. Bergantung pegangnya masing-masing. Hanya jangan jadi perbalah. Caci mencaci, kata huduh, muak lagu tu tak kena bid'ah, apa ni hambak. Tak usah duduk lain negeri lah. Apa ada juga. Kasar orang panggil. Kita tak usah timbul benda lagu tu Maka kita tengok penafsiran kita sebelum daripada datang hari yang Allah Ta'ala nak menyatukan manusia, iaitu hari kiamat. Dan Allah Ta'ala nak menyatukan mereka di bumi mahsyar, wahum qiyamun faidahum qiyamun yanzurun, dan mereka akan bangun yanzurun, tunggu apa ni kedatangan Allah, tunggu penyelesaian Allah Ta'ala nak menyelesaikan banci di alam dunia ni. Qiyamun yang zurun, pakat bangun, pakat tunggu masa, pakat tengok, pakat tunggu apa yang Allah Ta'ala nak lakukan terhadap mereka. Ayat yang kita akan baca insya-Allah iaitu
Dan ayat yang kita baca baru ni ayat yang ke-68 dan ayat 69 dan ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Alhamdulillah. Baru ni kita mengaji tentang Allah Ta'ala cerita haru-haranya hari kiamat. Di saat yang Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Maka apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang dinamakan sangkakala kematian. Maka matilah segala manusia atau segala perkara yang hidup di permukaan, sama ada ahli langit ataupun ahli bumi. Melainkan setengah-setengah mereka yang dikehendaki oleh Allah, illa man sya'allah, mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mereka itu yang kita baca panjang baru ni. Sama ada Jibril, Mikail dan juga Malikul Maut, ataupun malaikat yang memberi tugas untuk memikulkan arash. Maka termasuk di dalam man sya'allah tadi. Sehingga semua tu juga akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maka di saat itulah tidak ada sesiapa yang tinggal lagi di dunia ini. Sehingga Allah Ta'ala apabila hancurnya, Allah Ta'ala tanya pada hari itu, limanil mulkul yaum, maka jawabnya semua lillahil wahidil qahhar. Dan hari itu hari yang Allah Ta'ala satulah yang memiliki kekuasaan. Kemudian apabila Allah Ta'ala menyiupkan, Allah Ta'ala memerintah kepada Israfil untuk menyiupkan sangkakala yang lain pula, lepas pada sangkakala yang kedua, maka ditiup pula sangkakala yang ketiga. Maka di saat itulah mereka masing-masing keluar daripada tempat tidur mereka ataupun daripada kubur. Fa idzal quburu mu'thirat tu. Maka dibongkarkan kubur. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashid. Tubik seperti belalai ataupun kuning, belalai yang keluar daripada sarek. Maka terbang tubik. Seolah-olah lagu itulah tubik. Bertembangan tubik. Masing-masing menuju pada tempat perhimpunan. Kemudian wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala menyinarkan bumi dengan cahaya Allah, iaitu Allah Ta'ala mencerahkan bumi daripada hari kiamat. Allah Ta'ala menyerahkan dengan nur dia, dengan pancaran nur Allah Ta'ala, dan menyebabkan bumi di hari kiamat itu menjadi terang menerang, supaya untuk nak faslul qada' untuk nak kira amalan masing-masing. Nak kira amalan apabila hipo semua daripada masyarakat, Allah Ta'ala menyinarkan bumi masyarakat saat ni. Wa wudi'al kitab, kemudian Allah Ta'ala pun meletakkan kitab, iaitu dibagikan oleh para malaikat akan buku catatan setiap seseorang.
Wa kulla insan, kita baca dalam surah Al-Isra' tu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap orang tu diwajib digantungkan di leher dia. Jadi setiap orang akan terima amalan dia dan tergantungnya di tekak dia. Dan wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan lepas tu dikeluarkan bagi dia dan kitab yang tertulis semua. Dan mansyura mana disebarkan, mana diberikan. Iqra, kemana Allah Ta'ala perintah suruh kita baca. Iqra kitabaka, membacalah kitabmu, bacalah catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, kerana dirimu sendirilah hari ini akan menjadi penyaksian di atas amalan. Maka mencukupi dengan dirimu sendirilah di hari ini hasiba, buat perhitungan. Jadi tua dia tu tahu dah. Apabila dia tengok, dia boleh bacakan kitab dia, maka dia kata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, celakanya aku. Kitab apa ni macam ni? La yughadiru, tidak hilang, saghiratan, sekecil-kecil amalan, wala kabiratan, dan sebesar-besar amalan. Dan hak kecil tu memanglah kita kata hak haluh-haluh ni tak sepuh, tak apa, tak ada belaka. Kalau hak besar-besar tu munasabah dah, dah tak hilang kerana benda besar. Tapi tak dalam kitab sahifah dan buku catatan amalan ni ada belaka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, sama ada benda sehaluh-haluh amalan, sehaluh-haluh perbuatan, dan tiada hilang juga sebesar-besar. Illa malaikat ada tertulis, tercatat. Nah, apabila manusia dibagikan sahifah, dibagikan, setiap orang akan dibagikan kitab dia. Al-kitab di sini katanya Qatadah kitabul a'mal, iaitu segala kitab amalan dia. Mana setiap kita ni ada catatan amalan, berapa umur kita, tak kira benda haluh benda besar, tulis semua. Maka berapa tahun yang kita hidup dalam dunia ni, selama mana duk tulis, maka sebanyak itulah amalan ataupun tulis rekod dalam kitab amalan sana. Dan maka kita digantung, alzamna fi unuqi, gantung di tekak masing-masing. Lepas tu pakai waktu baca pula, man ihtada fa innama yahtadi nafsih. Apabila dibagikan kitab, wa wudi'al kitab, dibagikan kitab, waji'a bin nabiyyin, kemudian dibawa pula para nabi. Apabila bagi kitab dah, datangnya bawanya para nabi untuk menyaksi di atas umat mereka masing-masing bahawasa mereka sudah mentadbirkan risalah, segala risalah Allah. Setiap orang nabi akan datang menemui umat dia. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam dan umat dia ingkar, tak mengaku dan menuduh kata Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada dia. Sehingga datangnya Nabi SAW dah memberi saksi syuhada 'alan nas. Nabi memberi saksi bahawa Nuh dah sudah menyampaikan risalah. Laqad uhiya ila nuhin laqad arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka. Tu penyaksian dalam Al-Quran yang memberi jamin ni, kata Nuh sudah memberi inzar kepada kaum dia, walaupun kaum dia membangkitkan dusta. Jadi Nuh duduk dengan fak dia ni hampir 1000 tahun, iaitu 950 tahun. Tapi dia kata Nabi Nuh tak pernah sampaikan risalah, tak pernah ajar. Maka datangnya Nabi SAW, Al-Quran membuktikan bahawa Nuh sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Waji'a bin nabiyyin, dan dibawa dengan segala para nabi setiap ummah untuk menyaksi bahwasanya
para nabi itu sudah menyampaikan risalah-risalah Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi setiap orang nabi itu mana setiap orang nabi itu sudah menyampaikan risalah. Sebab kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita ziarah kubur Nabi kan, kita baca ni, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ashhadu annaka qad ballagta risalah. Kita menyaksikan depan Nabi, depan kubur Nabi, depan maqam Rasulullah, ashhadu annaka qad ballagta risalah. Aku menyaksikan, aku memberi saksi, aku memberi jaminan, mana mengakui bahwasanya engkau wahai Rasulullah sudah sampaikan risalah. Wa addal amanah, dan sudah tunai segala amanah kewajipan yang Allah Ta'ala mewajibkan atas Nabi untuk sapa kepada umat dia. Wa nasahal ummah, dan engkau sudah memberi nasihat kepada ini ummah. Wa jahadta fillah haqqa jihadih, dan engkau sudah berjihad dan sudah mengorbankan di jalan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengorbanan. Jazakallah anna wa anil Islam wa anil muslimin jami'a. Macam-macam lah tu doa. Kebanyakan doa kita baca di saat yang kita ziarahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi sudah mengaku dah. Dan kita sebagai umat Nabi ni kita mengaku dah bahawa Nabi kita ni qad ballagta risalah. Nabi kita ni sudah sampaikan risalah. Kerana risalah Nabi ni 1400 tahun tu masih sampai di kita. Ajaran Rasulullah masih ada di depan kita. Ajaran Rasulullah masih kita dapat belajar dan masih kita dapat beramal. Maka lagi ingkar kata Rasulullah. Sebab itulah setengah daripada kewajipan Nabi, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Nabi ni tak harus bagi dia mentakhirkan penerangnya agama pada waktu yang berhajat. Nabi ni apabila lihat benda yang tak kena dalam agama, selalu dia hajar. Dia kata nak apa nanti hajar semula lah, fak ni tak behel nanti hajar, fak ada. La yajuz ta'khirul bayan. Nabi ni di hak dia tak haruskan ta'khirul bayan. Kita ni kadang-kadang boleh lagi di sisi kita. Mana dia ni tak sesuai lagi kita nak rayak dia. Lepas dia dulu. Dia masa tempoh keadaan nanti rayak. Bukan terwak tak kena ayat selalu. Tapi Nabi tak, kalau tak kena agama, la yajuz ta'khirul bayan. Nabi tak harus mentakhirkan, memberi penerangan dalam agama. Sehingga ada orang nak mengaku nak puasa tu kan. Puasa tu kalau kita kira zaman kita, salah apa nak puasa sepanjang hidup. Tak saya tidur sepanjang malam, tak saya menikah, tak saya ada isteri. Kalau kita molek orang lagu ni jauh ni di zaman kita ni. Nak cari mana? Dah, zaman kita ni nak beribadat siang hari, malam tak saya tidur, lepas tu tak saya nikah kahwin. Kalau zaman kita fikir akal kita, ni orang jauh ni. Dah tak kena ke mana? Dak Nabi apabila dengar, Nabi merayak lalu. Ni bukan jalan yang sebenar. Ni bukan jalan sebenar. Jalan sebenar ni, inni akhsyakum wa atqakum, tengok aku ni. Aku ni orang yang lebih takut dengan Allah. Aku ni orang yang lebih gerung terhadap Allah Ta'ala. Dan aku semaya, aku tidur, dan aku aku puasa, aku buka, dan akunya ada isteri. Faman raghiba an sunnati, barang sesiapa yang enggan, makna tu ikut sunnahku ni, falaisa minni, dia bukan di kalangan jalan akulah, bukan di kalangan umatku, bukan di kalangan jalan yang aku jalin. Ayat Nabi ni apabila sahabat buat tak kena, walaupun benda tu benda ibadat, tapi bentuk rupa lagu tu tak kena, Nabi hajar selalu. Bukan Nabi halak ikut dia, nak buat kena tak kena. Dan kalau ibadat sahabat buat dan Nabi tak larang, makna tu ibadat tu dirap perang oleh Nabi selalu dah. Mana apabila Nabi dengar, Nabi tahu dan Nabi tak larang, dah ada setengah Nabi berdoa pula tambah, dan bermakna ibadat tu dirap perang oleh Nabi dah. Tak mesti Nabi buat sendiri. Dan sahabat buat pun tak apa di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah ni apabila tak kena, dia larang selalu. Dan apabila benda tu sahabat buat, Nabi rap perang, bermakna benda tu adalah benda masuk dalam syarak selalu dah.
Maka datangnya Nabi Waji' bin Nabiyyin, dibawa datangnya oleh para nabi. Sama ada nabi di zaman dahulu, setiap umat tu orang nabi dia. Dan setengah umat tu ada nabi dia, ada seorang, ada dua orang. Waktu nabi tengok dah Surah Mi'raj tu, satu golongan tu ramah sawadul azam, nabi tengok. Dia golongan umat ramah hebat. Dia ramah apa hitam lah. Nah, biasalah kita tengok dia ramah kepala hitam. Apa nabi tu umat dia. Nabi terasa kata ni berasa umat dia dah ni ramah dak. Allah Taala kata tu umat Nabi Musa. Dan umatmu lebih pada ni lagi. Nah, umat Nabi Musa. Maka datangnya membawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lah termasuk kita, lah termasuk orang sebelum kita dan termasuk orang yang akan datang lepas pada kita ni. Dah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Yang dikehendakkan nur di hari itu bukanlah nur matahari dan bulan, bahkan ia adalah nur yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan bumi. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bukan cahaya matahari, cahaya bulan tak. Lah ni kita cerah lah, dunia ni cerah dengan, kalau siang hari cerah dengan cahaya matahari, kalau malam cerah dengan bintang, dengan bulan penamu. Nah, tapi di hari esok ni cahaya bukan daripada bintang, bukan daripada bulan dan bukan daripada matahari. Bahkan satu ciptaan Allah Ta'ala, nur khusus. Nah, cahaya nur yang Allah Ta'ala menerangkan perhimpunan manusia pada hari itu. Nah, maka apabila datangnya malaikat Waji' bin Nabiyyin wasyuhada dan para syuhada. Dan apa syahadat di sini? Iaitu penyaksian. Imam Ibn Katsir kata wasyuhada di sini ialah di kalangan para malaikat yang menjagakan di atas amalan hamba, sama ada daripada baik dan jahat. Malaikat harus jaga, hafazah lah. Yahfazunahu min amrillah, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat duk hafazah kita, duk jaga kita. Setengah daripada mereka yang tulis raqibun ladaina ladaihi raqibun atid. Di sisi mereka ada malaikat raqib atid yang menuliskan segala amalan kebaikan dan kejahatan. Wasyuhada, maka Allah Ta'ala untuk nak menyempurnakan keadilan pada hari itu kita sendiri jadi saksi di atas amalan kita. Maka setengah manusia fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'id. Apabila dia buat kejahatan, ia iktiraf itu. Iktiraf, mengaku kata dosa dia buat semua. Ni dosa dia buat, ni dosa dia buat, ni dosa dia buat. Maka mengaku diri dia fasuhqan li ashabis sa'id, maka dilontar dia ke dalam neraka sa'id. Maka Nabi SAW kata kullu bani adam tu mu'afin, kullukum mu'afin illa, setiap bani Adam itu Allah duduklah keadaan sejahtera baik, illa al-mujahid, mereka orang yang buat dosa perakat depan orang ramah. Depan ramah wak we tengok. Lebih-lebih zaman kita lah ni. Wak gapo-gapo tai klik TikTok hatta misalnya. Tai klik long sosial, tai klik long web, tai klik long Facebook, wak benda jahat. Maka apabila benda jahat tu dari tu cegi siapa stay dunia. Maka hari esok macam mana Allah Ta'ala nak maaf? Disebabkan semua manusia tengok perbuatan jahat dia. Tetapi sekiranya seseorang buat kejahatan dan dia rahsia kejahatan di antara dia dengan Allah, manusia lain tak tahu, dan manusia lain berkewajipan menutup kejahatan. Kecuali ada setengah keadaan itulah tak ada tutup ada. Kalaulah kejahatan dia membahayakan terhadap masyarakat ramai, tu tak boleh nak tutup. Tapi kalau kejahatan dia tidak membahaya kepada masyarakat ramai, bahkan bahaya terhadap diri dia sendiri, ni tak apa, kita tutup pun. Tapi kalau bahaya terhadap masyarakat ramai, ni kita kena terang dan kena rayak pada orang lain supaya selamat daripada kejahatan dia. Sebab tu tengok pula kejahatan tu. Lalu itulah apabila manusia tu dan diri dia jadi saksi, para nabi dia jadi saksi,
malaikat-malaikat yang duk jagakan amalan dia akan datang untuk menjadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haq, dan di hari itu Allah Ta'ala mengqadakan di antara mereka itu dengan keadilan. Nah, wahum la yudlamun, dan sesungguhnya mereka itu pada hari itu tidak dizalim walaupun sedikit pun. Mithqal dzarratin, walaupun sebesar biji sawi pun Allah Ta'ala tidak menzalimkan terhadap mereka. Nah, Allah Ta'ala tak zalim. Nah, sebesar biji sawi pun tak zalim. Nah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia boleh tengok belakang. Nah, sama ada amalan kebaikan yang dia buat sebesar biji zarah, maka dia dapat lihat. Sama ada amalan yang dia buat dan sebesar kebaikan atau kejahatan sebesar biji zarah, maka dia akan dapat lihat. Nah, maka keadilan Allah Ta'ala memberi adil. Berkatanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah, ma baina nafkhataini. Nah, dia kata ni dululah di antara dah tiup pe saat ni. Nah, tiup pe sengkengkala ini, Nabi kata arba'un, iaitu 40. Maka sahabat tanya pula, 40 ke apa ya Rasulullah? 40 hari ke? Ya. Qalu arba'una sanah, 40 tahun. Qalu arba'una syahran. Jadi Nabi tak rayalah 40 ke apa, so kata 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, dan atau 40 bulan, 40 tahun. Nah, qala abait wa yabla kulli syai'in illa ajaba dhanbahu fihi. Nah, maka Nabi tak jawab lah. 40 ke pada sini tidak diberi jawapan. Dan apabila datangnya dah hari yang Allah Ta'ala dah menghukumkan manusia dengan keadilan, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Dah. Jadi Allah Ta'ala meletakkan habis ubah. Kau habis ubah dan maka meletakkan ubah sikit. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Nah, apabila mereka tidak dizalimi, dan setiap orang akan menerima dan amalan dan mengikut keadaan, mengikut amalan yang dia buat, maka Allah Ta'ala menyempurna, wa wuffiyat, maka disempurnakan setiap diri manusia ma'amilat, apa yang dia laku. Dan sama ada baik ataupun jahat, dan dia dapat akan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan orang sabar akan diberi upah balasan dengan tidak terhingga. Nah, di hari yauma yuwaffi amalahum, hari ini hari yang Allah Ta'ala nak menyempurnakan dah di hari kiamat esok. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala kata wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka laku. Dan sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Nah, tapi untuk nak menjadi keadilan di atas amalan yang mereka lakukan, sehingga mereka sendiri akan menerima kebenaran ataupun perbuatan yang mereka lakukan saat ni. Bumi mahsyar tu lah. Di bumi mahsyar ni dia kata keadaan seseorang di saat yang mereka menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang mereka nak menemui Allah Ta'ala, di saat yang kita tunggu-tunggu kedatangan hari yang Allah Ta'ala nak menyempurnakan segala amalan manusia. Jadi dunia ni lah tempat menentukan
kebaikan ataupun kejayaan. Dan sebab itulah apabila kita tengok ayat haji ni, dan Allah Ta'ala membahagikan manusia. Dan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan apabila sudah tunai dan amalan manasik, mana amalan haji ni, dan fadhkurullah, maka hendaklah kamu semua tu mengingati Allah Ta'ala dengan banyak, aw ashadda dzikra, dan bersangat ingat pada Allah Ta'ala. Kerana setengah manusia, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, dan setengah manusia mintanya nak kebaikan dunia saja. Atina fid dunya makna wilah segala kemewahan, kebaikan, kecantikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi mereka ini tidak ada habuan dalam negeri akhirat, kerana dia meminta kekayaan, kemewahan untuk dunia saja. Dan dia tidak minta kebaikan dunia, tapi dia minta kemewahan dunia. Bukan minta kebaikan dunia. Tak sama kebaikan dunia dengan kemewahan. Kerana kebaikan dunia boleh jadi kemewahan. Termasuk kebaikan dunia. Tapi dia ni minta kemewahan dunia. Rabbana atina fid dunya. Minta segala-gala kehidupan, kesempurnaan hidup untuk dunia ya. Dan setengah manusia. Wa minhum, dan setengah mereka man yaqulu, mereka akan doa, akan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia. Lepas tu wa fil akhirati hasanah, dan minta kebaikan akhirat. Ini minta dua. Jadi kita ni hidup dalam dunia ni, dan kita kena usaha mencari kebaikan dunia supaya kita nak hasilkan kebaikan akhirat. Dan macam mana kita tak mendapat kebaikan dunia, dan macam mana kita nak mendapat kebaikan akhirat, sedangkan kebaikan dunia kita tak capai. Kebaikan dunia kita tak capai. Bukan maksud kebaikan dunia ni mewah, kaya, ada harta banyak, boleh duduk senang, bukan. Seperti mana fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kata apabila dia diuji dengan senang, diberi kesenangan, dan diberi luahkan rezeki, maka dia kata Allah Ta'ala memuliakan dia. Fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma, adapun manusia yang Allah Ta'ala uji dia dengan susah, dengan sepik, fa yaqulu rabbi ahana, dia kata Allah Ta'ala ni menghinakan dia. Kalla, tidak sama sekali lagu tu. Kehidupan dunia ni cubaan. Kadang-kadang dicuba dengan kesusahan, dan kadang-kadang dicuba dengan kesenangan. Tapi semua itu akan menerima balasan di hari esok mengikut amalai wa fi kulli nafsin ma amilat, apa yang dia laku. Walaysa lil insan illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Mana hari esok ni dah hari darul jaza, orang panggil negeri menerima balasan, upah, bukan negeri al-amal. Negeri amal ialah negeri dunia ni. Sebab tu penat dan letih, tidak habislah dunia ini. Bila habis penat letih, di saat yang kita dah dapat pejamkan mata. Sebab itulah Abdul Rahman As-Sumai, seorang pendakwah orang Kuwait, yang orang Kuwait ni dah pergi dakwah di negeri Afrika, berpuluh-puluh juta manusia di Afrika ni memeluk Islam dengan sebab Abdul Rahman As-Sumai. Dia jadi asal dia di PET, dia Rabab Thang Đơn Ahan, PET, orang panggil PET Thang Đơn Ahan lah dia ni. Dia PET pakar lah, dia ngaji di Amerika, ngaji di Amerika, klik kerja apa. Tapi dia pilih jalan untuk pergi dakwah negeri Afrika. Kali dia hidup jadi bomo, jadi doktor, pakar pun senang dah. Tapi itu sih. Dia pergi di Afrika ni, pergi berdakwah. Segala harta hak dia, bawa pergi. Bina masjid raya dah. Masjid beratus beribu buah masjid. Buat jamiah, buat monetik, buat tu, buat ni, jaga anak yatim. Masa dia hidup tu berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, juta-juta manusia yang dapat Islam dengan sebab dia. Dan dia pun dikena penyakit terkenal lah negeri Afrika ni, negeri penyakit kolera, penyakit malaria. Kerana air semua Afrika maklum lah. Kerana Kenya, macam-macam negeri Afrika, Tongo, dia pergi semua negara Afrika. Itulah dia ni sakit, kadang-kadang buat kelik pubat di negeri Kuwait.
Kalau dia muda tak apa lagi, kalau dia tua ke sakit ke apa. Lalu tu ada orang tanya dia, keluarga dia lah, sayang-sayang rapat dia kata, Syekh betul lah, cukup lah. Cukup dah kerana buah hak muduk dakwah tu orang beratus juta, orang juta-juta dah memeluk Islam di Afrika. Dah beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu buah masjid membuat, jamiah membuat, apa membuat. Saudara sayang dia lah, betul lah, kerana ni uzur sakit, kelik duk berehat di rumah. Dia kata siapa yang dia buat tukar lah. Dia kata siapa yang dapat memberi jamin ni, kata saya ni boleh masuk syurga dengan tukar ni. Kalau fok mu jamin kata aku ni boleh masuk syurga dah, aku nak tinggal tukar ni. Tapi dia nak pergi jamin, dia nak berani jamin. Di dunia ni kata dia mau tak apa, dia mau ahli syurga siap, dia berani jamin. Tak ada siapa nak berani jamin kan. Lepas tu kalau tidak ada siapa yang berani jamin, maka saya akan menerusi khijah ni sampai mati. Maka terbukti sungguh khijah sampai mati dia. Sampai learning pun dah terkenal lah dia ni sebagai orang yang membawakan Islam terhadap negara Afrika. Dia kata amalan seseorang tu walaupun besar setara mana pun dia tak pernah rasa nak rehat dalam dunia ni. Bila rehat dia selepas daripada dia habiskan nyawa terakhir dalam dunia, di saat itulah dia berehat. Tu orang khijah agama. Orang khijah Islam kena letak lagi tu. Bukan mari le dunia ni untuk nak berehat. Mari ni le dunia ni mari dengan cara kabat dah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dengan cara letih dah. Mak kita nak beranak kita tu pun letih dah. Nak berdarah, kena letih. Kena sakit. Maka kehidupan kita juga kena letih, kena penat. Supaya untuk nak menerimakan balasan di hari yang Allah Ta'ala nak beri balasan saat ni. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebesar-besar biji zarrah sekalipun akan bawa datang. La yadlim innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalim manusia walaupun sebesar biji zarwi. Wa in taku hasanah, dan jikalau amalan itu amalan baik, yudha'ifha, akan digandakannya. Wa yu'ti min ladunhu, dan diberikan di sisi Allah ajran azima, balasan pahala yang sangat besar. Kalau le amalan kebaikan Allah Taala ganda selalu. Tapi le amalan kejahatan tak ganda. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Kebaikan ihsan. Tapi kalau buat jahat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan jahat maka dia bolehlah balasan jahat supaya dia buat jahat. Tapi le kebaikan Allah Taala ganda selalu tu. Ni rahmat Allah Taala. Kasihnya Allah Ta'ala terhadap kita dan umat Nabi SAW. Kalau kita buat amalan kebaikan sikit pun Allah Ta'ala ganda banyak. Tapi buat kejahatan, maka akan dapat habuai kejahatan seperti mana yang dia lakukan. Tidak terganda dah kejahatan ni. Amalan kebaikan ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Buat baik digandakan 10. 10. Sampai kepada 700 kali ganda. Sampai kepada beribu-ribu lebih pada tu lagi, liman yasha, bagi sesiapa yang Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala ganda lebih banyak pada tu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah maj'alna minhum, ya Allah jadilah kita di kalangan mereka yang Allah Ta'ala nak berganda. Maka demikianlah kita duduk dalam suasana 10 awal Zulhijjah ini. Dan memperbanyakkanlah zikir, takbir, tahmid banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak boleh. Lah ni boleh baca lah sebenarnya. Tapi mak kita ni jarang nak baca. Sebenarnya lah ni tu boleh nak takbir. Orang panggil takbir mutlak. Nak pergi takbir lah kedal, takbir jalan mana, boleh takbir dah. Tapi suasana takbir ni tak hidup lagi. Hanya siapa malam raya takbir bagi kita dah. InsyaAllah lah kita bakal menghayatilah pada tahun ni walaupun tak serupa lagu mana pun, dan masing-masing lah kita berpegang di atas jalan hak mana dan kita terasa kata puas hati kita, maka kita pergi hak tu buat itulah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.